Dalam kitab-kitab terdahulu, para ahli kitab telah diberi petunjuk mengenai tanda-tanda Nabi terakhir. Bahkan, Al-Quran menyebut bahawa mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana seorang ibu mengenali anaknya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Disebabkan itu, sebahagian Yahudi berpindah ke Madinah kerana yakin bahawa Nabi terakhir akan muncul di kawasan tersebut. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW benar-benar diangkat menjadi Rasul, mereka menolaknya. Mengapa? Sebab utama adalah kerana baginda bukan dari kalangan mereka, tetapi dari keturunan Arab. Inilah sifat sombong dan kedegilan Yahudi yang tidak mahu menerima kenyataan apabila ia tidak sesuai dengan kehendak mereka. Pada zaman kita sekarang ini, umat Islam juga sedang menunggu satu sosok penting, iaitu Imam Mahdi. Namun, kita perlu belajar daripada kesilapan Bani Israel. Jangan terlalu taksub dengan penantian sehingga apabila sosok yang dinanti muncul, kita pula menjadi orang yang memusuhinya kerana tidak memenuhi jangkaan atau kefahaman kita. Adakah kita sedang berada di ambang kebangkitan Islam atau masih terjerat dalam kezaliman dunia? Rasulullah SAW telah menggambarkan 5 fasa besar yang akan terjadi sebelum akhir zaman. Mari kita perhatikan satu persatu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu an, telah berlaku zaman kenabian ke atas kamu, kemudian berlaku zaman khalifah, zaman pemerintahan menggigit, zaman pemerintahan kuku besi, dan akhirnya zaman khalifah yang berjalan seperti zaman kenabian. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis ini menggambarkan perjalanan sejarah manusia dalam 5 fasa utama sejak zaman Rasulullah SAW hingga kepada kebangkitan Imam Mahdi. Fasa 1, zaman kenabian, minhaj nubuah. Fasa pertama ini adalah zaman Rasulullah SAW yang berlangsung selama 23 tahun. Ia dikenali sebagai zaman ummah pertama, di mana Islam berkembang pesat. Namun kewafatan Rasulullah SAW menandakan berakhirnya fasa ini. Dan ia juga menjadi tanda awal kiamat, seperti sabda baginda. Jarak antara aku diutuskan dengan tibanya hari kiamat adalah seperti ini. Hadis riwayat Bukhari. Fasa ini adalah titik mula untuk kebangkitan Islam yang membawa rahmat ke seluruh dunia. Fasa 2, zaman Khalifah Ar-Rashidin. Fasa kedua melibatkan pemerintahan 4 sahabat terkemuka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Zaman ini berlangsung selama 30 tahun dan menyaksikan Islam terus berkembang ke seluruh pelosok dunia. Kejayaan besar dicapai apabila kuasa besar seperti Rom dan Parsi akhirnya tumbang di tangan tentera Islam. Namun, akhir fasa ini menandakan bermulanya perpecahan dalam kalangan umat Islam yang membuka jalan kepada fasa berikutnya. Fasa 3, zaman pemerintahan beraja, Mulkan Adan. Fasa ini dikenali juga sebagai zaman fitnah, bermula dengan pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan akhirnya Uthmaniyah. Sistem pemerintahan berubah kepada monarki atau turun-temurun. Walaupun terdapat kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan seni bina Islam seperti zaman Harun al-Rashid, namun fitnah besar juga berlaku. Kezaliman, ketamakan dan campur tangan luar menyebabkan pandangan dunia terhadap Islam menjadi serong. Akibatnya, kerajaan Islam mula runtuh satu persatu, termasuk Baghdad, Sepanyol, dan akhirnya kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1924. Fasa 4, zaman pemerintahan kuku besi, Mulkan Jabarian. Fasa ini adalah zaman yang sedang kita berada sekarang. Ia dicirikan oleh pemerintahan sekular, demokrasi, dan kekuasaan yang didominasi oleh negara-negara kuasa besar. Perebutan kuasa, penjajahan, dan penguasaan ekonomi menjadi ciri utama zaman ini. Namun tanda-tanda kelemahan kuasa besar mula kelihatan. Ini memberi isyarat bahawa kita semakin menghampiri fasa kelima, kebangkitan Islam. Fasa 5, zaman Khalifah akhir zaman. Fasa terakhir ini adalah zaman kebangkitan Islam di bawah kepimpinan Imam Mahdi. Beliau akan muncul sebagai pemimpin yang adil, seperti sabda Nabi SAW, namanya seperti namaku, dan nama bapanya seperti nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya ia dipenuhi dengan kezaliman.
Hadis riwayat Abu Daud. Kemunculan Imam Mahdi juga akan disusuli dengan turunnya Nabi Isa AS yang akan membunuh Dajjal dan menjadi makmum kepada Imam Mahdi. Kelima-lima fasa ini adalah peringatan penting bagi kita. Kini, kita berada di fasa keempat dan tanda-tanda menuju fasa kelima semakin jelas. Adakah kita sudah bersedia untuk menjadi umat yang menyambut kebangkitan Islam atau masih leka dengan kecintaan dunia? Mari kita ambil pengajaran dari kisah Bani Israel yang terlalu taksub menanti kedatangan Nabi terakhir. Namun apabila Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, mereka malah memusuhi baginda. Jangan ulangi kesilapan mereka. Fokuslah kepada memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan apabila tiba masanya, pastikan kita menjadi pendukung kebenaran, bukan penentangnya.